الحمد لله القائل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khatib menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, Mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan Mengundang Persengketaan. Hadirin Jumaat sekalian, dalam konteks masyarakat majmuk berbilang kaum, agama dan budaya, konsep halal dan haram dalam Islam menuntut sikap dan perilaku menghormati antara manusia. Melaksanakan halal sebagai tuntutan fitrah juga menuntut suatu bentuk tanggungjawab tanpa membezakan status sosial, ekonomi atau politik sesuai dengan situasi kepelbagaian, kewujudan orang lain meskipun berlainan bangsa dan budaya hidup. Banyak negara di dunia menghadapi nasib malang dalam menerima situasi kepelbagaian apabila kehidupan rakyat sentiasa terhimpit dengan pergolakan sesama warganya. Pelaksanaan fiqh at-ta'ayus memerlukan keterlibatan yang aktif oleh semua pihak bagi menjamin keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Muslimin yang dirahmati Allah, isu halal sentiasa berdepan dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan awam dan isu sensitif dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, apabila berhadapan dengan perkara ini, semua pihak perlu memainkan peranan penting dan bertanggungjawab mengekalkan keharmonian dan mengelakkan timbulnya apa-apa situasi yang membawa kepada salah sangka dan persengketaan. Baru-baru ini pada 14 Disember 2023, tular di media sosial isu tidak dibenarkan menulis ucapan selamat hari Krismas di atas kek oleh sebuah syarikat yang disebar luas tanpa diselidiki terlebih dahulu hingga menimbulkan pelbagai tanggapan, andaian dan prasangka akibat kenyataan yang dimuat naik dengan dan disebarkan. Muslimin sekalian, perlu diingatkan bahawa situasi sebegini tidak wajar berlaku untuk sebuah masyarakat yang saling menghormati dan mencintai keamanan. Isu persediaan halal yang dipolemikkan telah memberi persepsi negatif masyarakat bukan Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Sedangkan Islam merupakan agama yang tidak memaksa atau menekan dengan kekerasan bagi seseorang itu untuk menerimanya. Malah kedudukan orang yang bukan Islam tidak ada bezanya dari orang Islam atas dasar kemanusiaan sejagat, kebebasan beragama, kedaulatan undang-undang dan keadilan ilahi. Setiap warga, pihak atau kelompok masyarakat perlu waspada daripada membuat andaian sendiri, menjadi pencetus provokasi, menambah fitnah atau membakar api permusuhan sehingga mengakibatkan suasana tidak aman atau huru-hara dalam masyarakat.
Sikap waspada dalam perkara sebegini sangat diperlukan supaya tidak mencemarkan agama Islam dan menjadikan Islam disalah faham dan mencetuskan perbalahan. Ketahuilah bahwa agama Islam sangat mementingkan keharmonian sesama insan. Ajaran Islam menekankan hubungan baik bukan sahaja dengan saudara seagama, malahkan kepada orang yang bukan Islam. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah sekalian, Libat juga sering mengingatkan, janganlah berprasangka buruk, jangan menyebarkan sesuatu perkara yang tidak diketahui. Lebih teruk lagi apabila ia sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Sesungguhnya orang yang bercerita atau memanjangkan sesuatu yang diketahuinya boleh membawa kepada kedustaan, malah menimbulkan permasalahan lebih besar. Hadis daripada Hafs bin Asim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kaliman an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, cukuplah seseorang itu dianggap pendusta apabila dia menceritakan setiap perkara yang didengarinya tanpa tabayyun atau tanpa usul periksa. Riwayat Muslim. Dengan itu, janganlah sekali-kali menyebarkan perkara yang tidak pasti atau tidak melulu sehingga mengeluarkan kenyataan tanpa teliti dan usul periksa. Natijanya hanyalah prasangka, kerugian dan permusuhan. Perkara berkaitan agama merupakan antara isu-isu yang disepakati bersama sebagai isu sensitif yang tidak boleh dipermainkan. Bahkan jangan sesekali diperkecilkan kerana ia hanya membangkitkan kegelisahan rakyat, mencetuskan huru-hara dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Jangan suka melaga-lagakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jangan jadikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran negara sebagai taruhan dalam memperolehi kepentingan individu atau kumpulan tertentu. Dalam Islam, seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan kaum muslimin yang lain daripada kesan keburukan lisan dan tangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 58 bahwa dosa yang amat nyata apabila wujud individu yang melaga-lagakan orang lain sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan yang tidak dilakukan. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kejadian manusia dengan keberbagian adalah sunnatullah dalam penciptaannya. Manusia itu berbagai rupa, warna, perwatakan dan bangsa. Bahkan tabiatnya berbagai walau datang dari negara yang sama, bangsa dan keluarga yang sama. Hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Faja'a bani Adam ala khadri al-ard, faja'a min akhir al-mal wal abyad wal aswad wa bayna dhalika was-sahm wal hazn wal khabith wal tayyib." Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam daripada satu genggaman tanah, daripada sekian tanah di seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam lahir sesuai kadar atau jenis tanah bumi. Ada di antara mereka yang berkulit merah, putih dan hitam, dan ada antara mereka yang bersifat lembut, kasar, jelek dan baik. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Umat Islam hendaklah mengetahui bahawa manusia menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dengan pelbagai warna kulit, perwatakan, bahasa dan bangsa agar saling mengenali antara satu sama lain, saling berbincang dan saling menghormati. Umat Islam hendaklah menyadari bahawa rukun negara, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan keluaran perlembagaan, merupakan adaptasi sosial masyarakat yang bertujuan memelihara perpaduan dan keharmonian masyarakat. Umat Islam hendaklah memahami bahawa fitnah,
propaganda atau prasangka jika tidak ditangani dengan sebaiknya hanya akan mengundang kebinasaan kepada masyarakat dan negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahu azim. Ia bermaksud, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Berat azab sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Oleh itu, para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan diri, menjaga kebersihan diri dan alam sekitar. Jagalah, penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengelak penularan. Elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat, terutama sekali jika mempunyai apa-apa gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhlah prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi mengelakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan masjid dan surau dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi seperti biasa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلام سلطان صلاح الدين بن الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والسعادة والسلامة منك
لولي عهد السلام والتمر أهل الشام بن سلطان صرف الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم أمرهما مصلحين موظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di Palestin dan di mana saja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya secara zalim. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, Kau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup berbahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami pada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan lagi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'na hadha al-waba'a wal-bala'a wal-marad wal-shada'id wal-mihal بلطفك يا رقيب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.